Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua, tuan dan puan semua, apa khabar? Kita doakan supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat. So hari ini kita ni, apa khabar Sofia? Sihat Alhamdulillah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, kita baik sama-sama. Jadi hari ini kita mula kita tak boleh penat nak tersenyum jadi kita sentiasa mula pagi kena senyum, hujung habis sampai malam sebelum tidur pun kena senyum macam ni. Okey. Betul-betul. Jadi hari ini alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Puan Sofia kerana dapat bersama-sama dengan kita. Dan kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan dan kepada yang mungkin baru saja berada di ruang ni. Kalau mungkin masuk kemudian boleh ajak kawan-kawan kita join lah. Kita dengar apalah yang Puan Sofia nak ceritakan kepada kita hari ini. Sebab kalau ikutkan cerita homopati ni saya pun tak berapa ambil tahu lah, senang cerita kan. Tak berapa ambil tahu, tapi homopati biasa dengar perkataan ni dari kecil dulu pun memang pernah dengar ubat homopati biasa dengar. Dan biasa yang kita dengar ni macam saya kalau dengar memang dari mak bapak, dari orang tua-tua kan, memang dia orang tak apa suka lah nak beli-beli ubat hospital ni, dia orang tak suka sangat. Jadi ada yang banyak memang ambil orang kata ubat homopati lah, kira macam ubat natural macam tu. Tapi sekarang bila dengan peredaran masa ada pelbagai orang kata ada pelbagai perkembangan yang kita lihat dari masa ke semasa, teknologi pun semakin meningkat. Jadi ada beberapa perkara yang menarik, termasuklah apabila saya berkenalan dengan Puan Sofia ni. Saya kata, oh ada center orang muda maksud saya. Ada orang muda ni buat pula homopati ni, siap buat bisnes lagi kata kan. Jadi hari ni kita tak adalah nak cerita macam mana nak buka center ke tak tapi kita nak dengar sedikit pengalaman daripada Puan Sofia. Jadi sementara tu kalau boleh kawan-kawan yang dapat masuk boleh share, boleh tinggalkanlah komen ke apa, tanda sokongan kita hari ni insya-Allah. Jadi kepada rakan-rakan semua feel free boleh share video ni dan juga boleh kalau kata nak tanya apa-apa boleh tanya, kalau tak tanya pun tak apa, type saja. Kalau tonton lepas ni pun tak apa, mungkin sekarang tengah sibuk kan, tak tahu apa tu. Sofia macam mana hari ni, apa jadualnya? Hari ni hari Ahad. Biasanya hari Ahad kita rehat sikit lah. Tak banyak sebab masih lagi hari Ahad ada consultation online. Macam tu lah. Dia cuba spend masa dengan family lah. Anak pun kecil lagi. So mesti kena ada allocate masa untuk family tu. Macam tu. Kalau ikutkan masing-masing ada rancangan masing-masing, tapi ada juga kawan-kawan kita dekat negeri-negeri lain macam Johor, Kelantan dan juga Kedah katalah masih hari ni adalah hari bekerja. Hari ni hari bekerja dan merupakan hari pertama dalam minggu ni. Tapi saya yakin ramai pun masih bekerja dari rumah juga macam kita Sofia, saya pun masih bekerja dari rumah ni. Betul lagi saya pun bekerja dari rumah. Jadi bila kita nak teruskan ni mungkin kita mulakan dulu kan. Mungkin Puan Sofia boleh cerita sedikit apa sebenarnya, maksudnya bagaimana bermula lah. Mungkin cerita sedikit latar belakang. Dulu memang belajar bidang homopati ke macam mana ni Puan Sofia? Okey, terima kasih Puan Nur Aminah Umar. Okey, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam perkenalan semua. Saya Sofia dari Sofia Homopati Center. Macam mana saya bermula bermula dalam bidang bisnes ni. So nak guna dalam bidang bisnes ni, saya graduate daripada degree homopati. Homopati daripada University Cyberjaya. Okey. Memang ada bidang homopati? Ya, memang ada bidang homopati. Memang ada. Even dekat Malaysia ni sebenarnya dah 90 tahun lebih ada kewujudan homopati tu. Okey. Dan saya adalah graduate batch yang keempat daripada universiti tu. Sekarang ni dah graduate yang ke-9, 11, lebih kurang macam tu lah, saya pun tak berapa tracking. Okay. So daripada BHMS, so practice, bila nak practice BHMS ni untuk apa? Bachelor of Homeopathy Medical Science. Bachelor of Homopati. Interesting sebab saya kena mengakulah tak pernah dengar. Bachelor of Homopati Medical Science. Medical Science. Yang ini dekat universiti mana ni? Universitas Cyberjaya. Cyberjaya. Dekat MMU, dekat Lim Kok Wing, area-area tu lah Cyberjaya. Baik. Okey, sambung Puan. Okey. So daripada ada degree homopati,
nak praktis, maksudnya bila kita nak bagi treatment dekat orang, nak tak nak kena masuk dalam bidang bisnes. Itu macam paksa rela lah berada dalam bidang bisnes ni. So kena belajar lah daripada memang zero. Dan before BHMS saya graduate daripada Diploma Sains UiTM Jengkel. So daripada Diploma Sains ni most of kawan-kawan memang ambil degree medical. Macam mana saya seorang boleh terlain daripada yang lain. Masa tengah buat research nak pilih universiti, nak buat research, memang minat tu medical lah, memang minat patient to give care. Memang saya nak cari universiti, tengok ada satu universiti Cyberjaya dah ada homeopati. Masa tu discuss lah Umi dah ada lah universiti Cyberjaya ni ada homeopati, degree homeopati. So Umi cakap okay macam tu Kak Ngah proceed lah. Anak kedua saya, anak kedua. So, Kak Ngah proceed lah dengan degree homeopati sebabnya ubat ni kalau ikutkan tak ada side effect, so it's better for mankind. Itu ayat Umi. So kita sebagai anak yang taat, so kita proceed lah. Dan juga it's okay sebab masih lagi dalam bidang perubatan dan kami actually daripada kecil pun pernah ambil ubat homeopati dan dibiasakan ambil ubat homeopati. Bermula daripada kakak masa tu dia demam, dia umur setahun lebih. Dia demam, lepas tu demam yang tinggi, demam panas sangat tu, dan dia tarik, demam yang jenis tarik sawan tu. So daripada situ mak try alternatif, and bila bagi ubat homeopati alhamdulillah dia punya demam settle down. So dari situ kita ambil ubat homeopati lah untuk penjagaan kesihatan. So daripada mak, lepas tu ambil ke diploma, lepas tu ke degree dan sekarang praktis. Dan ada homeopati center, alhamdulillah. Apa yang menyebabkan tak bekerja dengan orang? Kenapa jadi buka center? Okay, saya adalah seorang yang ambitious. Saya adalah seorang yang ambitious, maksudnya kalau ikutkan, kalau masa diploma alhamdulillah saya dapat ANC, Anugerah Net Chancellor Award. Maksudnya every SEM tu dekan. Lepas tu masa degree pun saya dapat Gold Medal Award. Maksudnya Gold Medal Award ni diberi oleh Majlis Perubatan Homeopati Malaysia untuk best student untuk batch itulah. Dan lepas habis degree kan, saya sangat passion to give care ni, and then before habis tu kita orang attach dengan hospital kat India. So hospital setting, ada operation, theater, ada everything lah, hospital lengkap. And bila habis tu tiba-tiba rasa macam nothing. So saya macam ada sikit fasa depressed itu. So macam ni sekarang nak buat apa ni? So masa habis degree tu saya apply jadi substitute teacher untuk PPKI program. So adalah dalam 4-5 bulan saya dekat SMK Panco untuk jadi substitute teacher untuk PPKI ni, program untuk special need children. Ya. So saya jadi substitute. Saya juga lepas habis tu saya potong buah, jual buah RM1 tu. Saya hantar ke Petronas, saya hantar ke tempat kerja mak. Sebab macam kejap sekarang ni nak buat apa ni? Pasal ada satu hari tu saya buat posting, Facebook posting cakap yang saya dah habis degree, macam sharing biasa-biasa buat posting tu. And then ada satu family contact untuk dapatkan rawatan. Dan disebabkan saya memang passion untuk praktis tu, saya dah ada siap-siap advance first aid set. Okay. And lepas tu ada family tu datang, saya kata okey lah saya boleh bagi ubat. So kita bagi ubat. And tak lama lepas macam seminggu macam tu je, ada satu lagi family contact cakap nak juga treatment untuk baby jaundice, baby kuning tu, dan juga breast engorgement, bengkak susu. And then kita bagi juga treatment. And kita bawa diorang ke rumah. Yang second family tu saya macam, waktu tu kat luar, so macam rumah aku ni kemas ke tak, baju atas sofa lipat ke tak. And then macam lepas yang second family tu saya macam okey lah fine, cari tempat lah untuk praktis. So cari tempat lah untuk praktis, masa tu dapat start dengan small, very small, start dengan saya sewa satu bilik daripada traditional Malay Massage Center. Okay, masa tu ni semua berlaku dekat mana? Ni semua berlaku kat Seremban. Dekat Seremban. Jadi maksudnya memang dekat rumah, lepas tu buat semua tu sampailah start. Ada request tu tadi. Terus buat tu tadi. Kiranya cerita dia macam panjang kan, tapi dia tak adalah terlampau panjang sebabnya setiap masa tu diisi. So kisahnya dia banyak lah kan. Macam tu. Jadi kalau ikutkan daripada awal tu, bila buat macam tu kan, bila macam tu, ada tak isu-isu yang berbentuk apa orang cakap tentang compliance, macam pematuhan? Yelah sebab kita buat kat rumah ataupun kita kata tumpang kedai orang. Jadi dari segi lesen-lesen ni macam mana?
Okey, daripada segi lesen maksudnya pada masa itu saya apply untuk Majlis Perubatan Parti Malaysia punya lesen. Lepas tu kalau company punya Okay, lesen Puan kita Sofia bawa dari segi lesen tu macam mana? untuk lesen untuk praktis kita apply dengan Majlis Perubatan Parti Malaysia, dan untuk premis tu kita berada bawah Meli punya Perubatan Melayu tu. Okey, jadi tak ada isu lah, jalan je lah ni. Jalan je lah. Satu bilik je, satu bilik dah dunia kita masa tu. So dekat situ lah kita letakkan corner untuk preparation ubat, corner meja, memang very very small, very, kalau macam patient saya yang lama datang, yang macam datang pula kat tempat baru, diorang sendiri pun bangga dengan progress perawat mereka. Jadi kalau ikutkan berapa lama tempoh Puan Sofia berada dalam keadaan tu sebelum betul-betul Puan cakap betul-betul ada setting. Ni dekat klinik Puan Sofia kat klinik ni? Ya, ni kita dekat center kat bilik rawatan. Tak panggil klinik dia panggil homeopathy center Ya, pusat perubatan homeopati, homeopati center. Okey, jadi berapa lama sebelum betul-betul dapat buat keputusan untuk pindah di premis sendiri? Okey. Kalau perancangan, kalau pada mereka mungkin saya percaya ada antara yang menonton ini daripada graduate BHMS juga, means saya senior mereka mungkin ataupun sama batch. Kalau ikutkan start practice nak pindah ke center, actually boleh awal lagi daripada apa yang saya buat, sebabnya saya masa practice few months lepas practice saya tak berapa ingat, dalam 3 bulan 4 bulan lepas full practice saya enroll untuk master program. Okey. So dalam master program 2 tahun lebih tu masih lagi kat tempat lama sebab ada kelas, lepas tu ada masa yang kita akan ambil patient, benda tu bahagikan lah. And then lepas tahun lepas memang alhamdulillah habis hantar thesis semua, itu yang macam okay, this is the time untuk go. Macam tu. Okay, master dalam bidang apa Puan? Master Healthcare Management. Okay. Jadi memang dah ada rancangan. Maksudnya ambil masa praktis tu memang dah ada niat ataupun memang dah rancang nak ambil master lah ni? Okay, masa praktis itu dia tak ada perancangan nak ambil master, tapi saya punya impian, saya punya dream adalah untuk ada hospital homeopati. Okay. So saya buat apa sahaja untuk menambahkan ilmu. Untuk menambah ilmu, untuk level up lah, untuk level up. Saya buat apa sahaja untuk level up dengan ambil master. Lepas tu macam sekarang ni join few business classes sebab nak understand business punya ni pula kan. Jadi dalam proses tu kan mula-mula buat sendiri. Kan mula-mula dekat rumah, lepas tu sewa satu space, lepas tu sekarang sewa premis sendiri. Jadi dalam konteks pengurusan bisnes tu lah, kalau kata macam Puan Sofia cakap tadi kan, apa sebenarnya cabaran yang orang kata signifikan? Cabaran yang signifikan. Cabaran yang signifikan saya boleh cakap antaranya adalah bekerja seorang. One man show. Dia bukan sahaja one man show, anda adalah everything. Anda adalah semuanya untuk segalanya. So kitalah yang print case paper, kitalah yang order, kitalah yang sapu, kitalah yang mop, everything adalah kita. So sebelum tu saya praktis dekat hospital dekat India, dekat Mumbai. So hospital adalah sebuah hospital integration. Maksudnya patient datang untuk register, diorang boleh pilih nak ambil alopati ataupun diorang boleh pilih nak ambil homeopati. Dan alopati adalah western medicine, homeopati adalah homeopati. Dan lepas surgery, doktor akan suggest untuk proceed dengan homeopati sebabnya dia boleh bantu untuk recovery. So bila ke hospital dia ada team. Dia ada team. Bila kita masuk OT, kita punya scope apa? Dia ada team. So bila masuk dekat center, ada satu masa saya macam, alamak, kalau pergi kerja nanti macam tak ada kawan, duduk pandang dinding je kalau sementara nak ada patient kan. Saya macam kena duduk seorang-seorang daripada ada team, tiba-tiba seorang-seorang, benda tu sangat macam sangat sampai saya sebut lah, benda tu sangat bermain dalam fikiran sampai kita boleh express dengan verbal. Itu antaranya lah, itu antara yang pertama cabaran. Jadi sekarang ni kalau ikutkan jumlah tahun lah, praktis ni dah berapa tahun sebenarnya? Kalau ikutkan Puan Sofia praktis ni? Daripada 2017 sudah masuk tahun ke-5.
Alhamdulillah. Jadi tahun kelima ni, center sekarang dekat mana ni Puan? Okey, center masih lagi kat Seremban. Sekarang ni kat Taman Guru. Taman Guru dekat Seremban. Taman Cuma, Hulu. ya, Taman Hulu. Taman Guru cikgu. Oh, Taman Guru. Okey. Salah dengar. Taman Guru di Seremban. Ni kalau Google ni jumpalah. Ya, kalau Kalau Google Google jumpa boleh. Sofia Mupati Center boleh jumpa, insyaAllah. Naik dalam first page. Kalau ikutkan berapa banyak lah, kalau macam dalam pengetahuan Puan Sofia, ada berapa banyak center yang macam Puan jalankan ni kalau ikutkan? Dekat Malaysia tu kat Seremban. Dua-dua sekali. Oh, dua-dua sekali. Agak-agak ada berapa? Kalau dekat Seremban ataupun kat Malaysia sendiri, saya boleh kata saya antara pioneer ni lah. Saya antara pioneer ni yang berusaha untuk upliftkan standard homeopati, adakan sebuah pusat rawatan homeopati yang follow clinical punya setting. Maksudnya ukuran bilik, ukuran tempat rawatan, ukuran waiting area, toilet dia, semua tu adalah mengikut spek klinik yang biasa. Okey. Jadi kalau macam homeopati ni dia ada akta yang govern atau tidak? Dia macam kalau kita kata GP, klinik GP ke klinik gigi ke klinik-klinik yang macam tu, dia ada apa orang cakap peraturan akta-akta tu sendiri yang govern dia ni. Tapi kalau homeopati ni macam mana? Okey, homeopati di bawah Akta 775. Okey, Akta 775 ni di bawah Akta Tradisional dan Complementary Perubatan Tradisional dan Complementary. PTK, PTNK. Kalau ikutkan Puan ada sebut tentang perubatan ini yang dah diiktiraf di hospital atau bakal diiktiraf. Mungkin Puan boleh cerita sikit. Okey. Dekat Malaysia sekarang dia untuk PTK kan, perubatan tradisional dan komplementari ini berada di bawah bahagian perubatan tradisional komplementari bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. So satu department inilah yang meregulasikan semua program-program dan tata cara practitioner. Sekarang dalam fasa 2. Fasa 2 maksudnya fasa untuk registering semua practitioner PTK. Dia panggil PTK Dia panggil PTK. Ya, PTK, Perubatan Tradisional dan Komplementari. Dan selepas fasa 2, fasa 3 adalah untuk proses kalau tak silap saya tentang gaji-gaji everything, and fasa 4 adalah untuk implement dalam hospital. Cumanya sekarang ada few hospital kat Malaysia yang dah ada pun segmen daripada PTK ini. Maksudnya contohnya kalau kat hospital Port Dickson ada hot oil massage. Hospital Port Dickson. Ini ada di semua hospital atau hospital tertentu saja? Hospital tertentu saja. Macam HKL dia ada segment of Indian medicine. Lepas tu Hospital Putrajaya pun dia ada Chinese medicine. Dia pilihkan untuk cancer punya treatment. So diorang macam pilih segmen lah, segmen-segmen sikit-sikit daripada keseluruhan 7 cabang itu. Jadi daripada 7 cabang ni ada hospital-hospital yang bagi 1, bagi 2 macam tu lah. Betul. Okey. Jadi homeopati ni kalau 7 tu apa dia Puan Sofia? 7 cabang tu apa perubatan alternatif tadi tu? Yang pertama traditional Malay medicine, yang kedua traditional Chinese traditional Malay medicine. Perubatan tradisional Melayu. Okey, perubatan tradisional Melayu. Perubatan tradisional Cina, perubatan tradisional India, homeopati, chiropraktik, osteopati dan Islamic medicine. Okey, Islamic medicine tu yang macam mana pula kalau Puan boleh share? Syifa. Okey, faham. Alright. Jadi sebenarnya 7 segmen ni dah di-recognize, maksudnya dah diberi pengiktirafan lah sebagai satu practice professional. Betul. Tapi kalau macam saya tanya Puan apa sebenarnya yang menyebabkan ramai orang tak tahu lagi ataupun orang kata pengetahuan umum ni sangat rendah? Kita kata okeylah kita rajin membaca, kita dengar berita, betul lah tu kan, kita baca lah internet apa. Tapi kenapa maklumat-maklumat macam ni masih orang kata bagi saya masih kurang sampai, atau apakah kerana sebab kita memang tak ambil tahu ke macam mana kalau ikutkan Puan? Okey. Satu sebab dia belum masuk TV dengan meluas.
Cumanya Okey, pada dalam tempoh MCO ini head department untuk BPTK, head department untuk BPTK hari tu dah masuk RTM dah, dia dah announce lah yang dah ada 7 cabang ni. Cumanya dia belum meluas lagi, dia belum meluas, so kurang yang tahu. So tapi mereka yang dah biasa diorang tahulah, tapi so mereka yang tak tahu ni lah yang try dan benda tu kena datang dari dua pihak lah, mereka nak tahu dan kami pun perlu bagi awareness. Okey. So kalau ikut pengalaman Puan lah kan, apakah antara perkara yang Puan nampak boleh membantu supaya maklumat ni ataupun orang cakap option ni kan, segmen-segmen ni boleh dijadikan pilihan. Sebab kita berhak untuk ada lebih banyak pilihan kan, lebih banyak pilihan maksudnya lagi bagus. Kita boleh meningkatkan kadar kesihatan sebab ada tak semua jenis perubatan sesuai untuk semua orang. Jadi apa yang Puan rasa boleh membantu sebenarnya untuk create awareness ni? Kalau daripada pihak saya perlu teruskan bagi awareness lah. Saya perlu teruskan buat sharing dekat social media, dekat mana tempat yang orang ada. Itu bagi pihak saya dan juga bagi pihak audience kat luar sana. Mereka perlu lebih open minded untuk menerima yang ada juga perubatan lain yang works, ada juga perubatan lain yang boleh complement keadaan kesihatan. So itulah daripada dua segi dan juga daripada inisiatif government sendiri ataupun inisiatif penguatkuasa sendiri, daripada inisiatif Majlis Persatuan Homopati Malaysia sendiri pun perlu mainkan peranan-peranan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Jadi kalau ikut pengalaman Puan, ada tak Puan cakap apa yang menyebabkan pelanggan ataupun orang umum katalah macam saya, apa yang menyebabkan saya perlu untuk melihat homopati sebagai salah satu option atau pilihan untuk apa orang cakap dari segi menjaga kesihatan ni? Apa yang menyebabkan saya perlu mengambil tahu ataupun mengambil kira ni? Okay. Saya boleh cakap yang pertama adalah jika anda mahu ubat yang natural dan juga kurang kesan mudarat, so boleh pilih homeopati. Sebab ubat homeopati ni kita boleh katakan sebagai tanpa side effect kerana preparation dia. Cara penyediaan ubat itu menyebabkan ubat ni tiada kesan sampingan jika diambil. Dan juga aim rawatan adalah untuk penyembuhan, bukan untuk bergantung kepada ubat untuk tempoh yang lama. Okey. Dan yang paling penting, one more point adalah approach dia lah approach holistik. Holistik maksudnya menyeluruh dari segi apa? Dari segi fizikal, gabungan fizikal, mental dan emosi. So kalau kita tengok balik kepada definisi health, health adalah state well-being untuk fizikal, mental dan social. Bukan hanya tak ada penyakit, tapi dia perlu sihat ketiga-tiga aspek ini. So homeopati menawarkan rawatan holistik, maksudnya benda ni lebih fitrah kepada manusia, lebih sesuai. Sebabnya ada orang sakit daripada mental bawa ke fizikal, sakit badan yang boleh dirasa dan dinampak. Ada orang sakit badan bawa ke dia punya kerisauan mental. So rawatan homeopati adalah satu rawatan holistik, dia lebih sesuai untuk mereka yang mahukan pendekatan yang holistik. Jadi maknanya ubat-ubat homeopati ni cara penyediaan dia tu adalah berbeza. Kalau Puan boleh cerita sikit apa sebenarnya perbezaan yang dikatakan berbeza tu? Okey. Terima kasih Puan. So kat sini saya compare ke antara naturopati ataupun herbal medicine dengan homeopati. Bahan yang ubat homeopati guna adalah bahan yang sama dengan naturopati, cumanya penyediaan berbeza. Maksudnya jika Chinese medicine dia akan keringkan. Okey, kalau Indian medicine dia akan kering dan dia akan jadikan serbuk. Jika Malay medicine dia akan ambil rebus. Tapi bahan yang sama, katalah daun semambu, daun yang sama. Tapi homeopati dia akan ambil daun tu, dia akan jadikan madu tincture dan ambil satu bahagian daripada tincture, dia akan larutkan dalam 9 bahagian solvent pelarut. Ini adalah preparation pertama. So preparation kedua dia akan teruskan larutan itu dan setiap larutan itu dia akan goncang dengan mesin ataupun dia ada teknik dia. So bila dia goncang tu dia punya potential energy bertambah. So itu adalah curative power untuk ubat itu. Dan bila yang kita akan guna? Kita akan guna larutan yang ke-6, larutan yang ke-200. So bila larutan yang ke-200, bahan
mentah itu dah tak ada, itu menyebabkan side effect tu telah dibuang sepanjang proses larutan dan juga dia punya succussion itu. Oh, jadi kalau dah yang itu dah dibuang tu, adakah ubat tu masih kira masih, yalah orang ingat okey jadi tak berkesan lah pula kan, ataupun lambat kesan dia kan. Jadi kalau yang macam tu macam mana Puan? Sebabnya ubat tu, bahan tu dah ditransfer ke dalam partikel itu. So partikel tu dia ada simpan memori untuk curative properties untuk sakit-sakit yang Ah, sesuai dengan ubat itu. macam tu. Jadi kalau ikutkan dia memang ada kilang secara khusus yang menyediakan ubat-ubat homopati ni di Malaysia atau perlu dibawa masuk dari luar negara atau macam mana Puan? Okey, buat masa sekarang kebanyakan dibawa masuk, kebanyakan ataupun semuanya dibawa masuk daripada Jerman, India, UK. Dari Oh, situlah, so kat okey. Malaysia ada supplier ubat yang diorang pun bawa masuk daripada luar. So biasanya yang ini semua yang govern masih lagi KKM ke macam mana? Ini semua masih lagi dalam KKN sebabnya ubat-ubat homeopati ni telah dikeluarkan daripada Akta Poison, so single remedy boleh digunakan dengan selamat kepada publik. Oh, okey. So yang ini maksudnya macam mana kita nak tahu yang memang bekalan tu bekalan yang betul? Kalau macam kita pengguna lah kan. Okey. Okey, sebagai pengguna, sebagai practitioner dia akan ambil dari supplier yang dah diregister, so daripada situ dah ada dia punya trust issue tu dah selesai dekat supplier itu. Macam tu. Jadi kalau dari segi industrinya ada banyak jugalah agensi yang govern yang menjaga ni. Yang paling utama sekali itulah Majlis Perubatan Homeopati Malaysia. Dia akan regulate kita, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia akan regulate Majlis Perubatan Homeopati Malaysia. Jadi kalau macam Puan kan, lesen Puan tu masih perlu di-renew tiap-tiap tahun ke macam mana Puan? Betul. Renew setiap tahun, bayar yuran setiap tahun. Macam yuran biasa, lesen biasa. Lesen practitioner yang biasa. Maksudnya sama lah macam lesen-lesen profesional yang lain. Ya, betul. Dia ada requirement tertentu tak? Kalau macam contoh lah kan, kalau macam accountant contoh, dia ada requirement tertentu, macam doktor kan, dia pun ada peraturan-peraturan tertentu kan dalam dia punya apa orang cakap, dia punya counsel kan. Jadi kalau macam homopati ni adakah ada juga yang macam tu? Betul. Kita perlu jaga etik sebagai practitioner, confidentiality dengan patient, dan juga tata cara tu dia semua ada, tata cara kena jaga, dan juga dia ada juga CPD point, continuous development point tu ada, so berapa point yang diperlukan yang membolehkan kita untuk renew lesen practitioner. Yes. Yang itu semua di bawah yang govern tu masih KKM yang sama ke macam mana Puan? Masih KKM yang sama. Oh, jadi dia betul. Dia bukanlah satu benda macam yang pelik out of the place kan? Dia bukanlah macam alien sebenarnya kan? Bukan, dia maksudnya di sistem yang sama lah, di sistem yang sama, cumanya benda yang berbeza sedikit, ataupun untuk target market yang berbeza, yang prefer natural lah macam tu. Faham. Jadi katalah bila dengar balik, kalau ingat tadi cerita Puan kan, yang mula-mula ambil diploma kan, lepas tu degree, dan kemudian sebab memang ada hajat nak orang kata menjalankan perkara ni dengan lebih profesional sebagai homopati practitioner, maka Puan pun sambung kepada bidang master di bawah health management. Saya rasa macam Puan sangat jelas dengan apa yang Puan, walaupun di peringkat awal tu tadi ada cerita sikit macam apa nak buat kan, tapi nampaknya macam Puan ada satu tahap yang mana Puan dah tahu, Puan jelas dengan apa yang Puan nak capai. Jadi katalah kalau macam kita dekat luar kan, kalau kata macam ada tak perkara-perkara yang Puan boleh share, macam mana kalau macam kita ada anak, mungkin anak kita tengah apa cakap, yalah tengah buat apa matriculation ke, ataupun tengah tak tahulah ni kan, tengah-tengah semua, ataupun mungkin tahun ni SPM ke kan. Jadi ada tak macam panduan macam mana sebenarnya yang membolehkan kita tahu minat kita tu ke arah tu? Dan katalah kalau kita nampak diri kita atau mungkin anak kita ke, anak saudara kita atau siapa-siapa di sekeliling kita yang kita nampak ada potensi tu, apa cara ataupun orang cakap mungkin sikit panduan supaya dia boleh mencapai satu benda, satu clarity lah, kita sebut satu benda yang jelas yang dia nak capai. Mungkin Puan boleh share apa yang mungkin pengalaman Puan kan, apa yang Puan buat sampai Puan boleh nampak tu kan. Okay, baik, terima kasih Puan.
pada saya harap sharing saya ini adalah sharing yang boleh diterima mungkin, sebabnya untuk anak-anak, jika diorang tak nampak apakah vision diorang, fokus pada masa sekarang. Do the best in present. Do the best in present. So if dia boleh excel dalam apa yang dia buat sekarang, so maksudnya insyaAllah minat tu ada dan dia boleh ke arah itu. Tapi kalau dia rasa dia dah buat do the best, tapi benda tu tak juga datang ke hasil, mungkin minat tu kat tempat lain, so dia boleh switch ke tempat lain. Yang penting letakkan hati, letakkan awareness dan consciousness dalam apa yang kita kerjakan. Itu penting, dan do the best. So dari situ sendiri kita boleh menilai sebenarnya saya suka ke tak suka. Sebabnya macam mana saya boleh ada confident untuk praktis, macam Puan cakap dalam usia yang agak muda, untuk praktis ada center. Sebabnya saya sendiri pun tak tahu yang saya boleh lakukan semua ini. Saya mula dengan yang saya tahu yang saya minat untuk to give care. Macam kalau daripada kecil-kecil pun, kalau kat kampung tu bila balik kampung je nanti nenek ke makcik ke suruh urut-urut. So memang macam tu, nanti dapat RM1 kan, urut-urut kaki dapat RM1. So bila ada family members yang tak sihat pun, kita yang akan volunteer untuk jaga dan minat untuk jaga. Dan bila kat diploma, saya pun join Persatuan tu Red Crescent, Persatuan Belas Sabit Merah. Dan dekat situ sebenarnya saya nampak yang saya suka berada di hospital. Bila saya ke hospital, saya feel alive. So daripada situ masa diploma tu, saya rasa feel so alive kalau pergi hospital ataupun bila buat health care, bila kita jaga orang sukan, kita jaga untuk medical cover tu, saya sangat-sangat gembira, sangat-sangat passionate about itu. Dan itulah, so kita tahu kita memang suka buat benda ni. Dan masa nak praktis, saya tahu yang saya boleh praktis well. Saya boleh bagi consultation yang baik, saya boleh bagi ubat yang alhamdulillah berkesan untuk mereka. So kita teruskan buat benda tu, teruskan buat, dan alhamdulillah yang ini okey. So nasihat saya ataupun cadangan untuk kalau parents nak tengok anak-anak adalah pesan kat mereka, do the best apa yang diorang boleh buat. Jangan stres. Kalau tak berjaya, maksudnya mungkin ini bukan minat diorang, tapi buat masa sekarang, do the best. Be in present and do the best. Alah, takutlah pula kan. Sebab kadang-kadang sekarang ni kita macam-macam, kita macam-macam. Bukan hanya orang kata anak-anak muda, tapi mungkin orang-orang yang dewasa macam kita. Kadang-kadang kita lambat. Kita kata bukan lambat macam mana, macam sebelum ni kita dah buat kan, kita ingat itulah yang betul-betul yang kita kata kita nak buat sampai hujung hayat kan. Tapi bila along the way tu kita nampak nampaknya jalannya kena tukar lah. Jadi mungkin cita-citanya masih sama. Contoh kalau macam Puan kata suka care, giving care for others. Jadi kadang-kadang care ni kalau macam Puan boleh terus nampak jelas, okey macam ni. Mungkin ada setengah orang pilih care tu dia jadi nurse kan. Mungkin orang care tu mungkin dia kata dia jadi apa orang cakap, ya Allah, terapis. Mungkin dia jadi terapis. Jadi objektifnya tu mungkin sama. Maksudnya perkara yang kita suka tu mungkin sama, tapi jalan tu dia berbeza-beza. Ada setengah tu mungkin dia pilih untuk bekerja. Ada setengah tu mungkin jalan dia pilih untuk menjalankan perniagaan sendiri. Jadi kadang-kadang perkara ni kita kata, yelah kita kata kita buat sekarang, tapi apa yang berlaku tu kalau kita kata future tu kita nak predict pun susah sikit. Dan kalau macam yang dah berumur macam saya, it's quite scary, sebab kita tak sangka tiba-tiba sepanjang katalah tiba-tiba pada umur 30 kita kena buat perubahan, ataupun kita kata pada umur 50 kita kena buat perubahan. Kita tak sangka sebab kita rasa macam inilah yang nak buat sampai akhir kan. Jadi kalau macam Puan Sofia rasa macam mana? Adakah Puan nampak dari segi jangka masa panjangnya tu kan? Panjang tu maksudnya mungkin 5 tahun, panjang lah 10 tahun, lagi panjang kan. Jadi apa yang Puan Sofia boleh nampak katalah dalam industri homopati dan juga dalam pendekatan apa orang cakap perubatan apa tadi tradisional PTK. PTK. Jadi apa yang Puan PTK yang Puan boleh nampak lah, yelah daripada pendapat Puan sendiri. Okay. Dalam masa 5 tahun, jika everything going smoothly, then insyaAllah akan start dekat hospital, homeopati akan start ke hospital, so masyarakat akan dapat dia punya benefit lah. Itu saya sangat gembira jika homeopati dia masuk ke hospital, so diorang akan dapatkan rawatan homeopati dengan kos yang rendah, sebab biasanya gabungan hospital kos sangat rendah.
orang cuba bayar RM1 ataupun kita tak tahulah in future berapa dia punya charge, tapi saya sangat gembira jika mereka boleh dapatkan rawatan homeopati dengan RM1. Sebabnya homeopati alhamdulillah it works, dan juga sekali dia ambil ubat, ada setiap kali dia ambil ubat, dan satu kali yang dia ambil ubat itu adalah untuk meningkatkan sistem imun badan secara keseluruhannya. Dia bukannya melegakan sakit semata-mata. So saya sangat gembira tentang itu. Saya kena sebut lah. Saya bukannya nak bagi testimoni, tapi saya nak sebut. Sebab tempoh hari semasa saya dalam tempoh kuarantin, sebenarnya Puan Sofia tanya, Puan nak cuba tak? Jadi saya kata waktu tu tengah lemah kan, saya kata apa-apa pun saya sanggup cuba. Waktu tu macam tengah risau, lepas tu tengah lemah, tengah tak kuat, rasa penat semua kan. Jadi saya kata, bolehlah. Kalau Puan Sofia ingat, saya tak ada banyak soal. Bila ubat tu dah sampai baru saya soal-soal kan. Jadi kata, jadi bila Puan tanya, okey, simptom apa kan? Jadi saya pun cakap lah 1, 2, 3, 4 tu. Bila dapat ubat tu, on the packaging tu saya tak ada apa-apa lah, tapi maksud saya dari segi ubat tu, kalau Puan ada, Puan boleh tunjuk sikit ke? Jadi dari segi ubat tu, bila saya, kan biasa kalau ubat kan kita terus telan pakai air, minum air kita telan kan, tapi hari tu beberapa kali kan saya lambat lah ambil air. Jadi bila saya letak ubat tu dalam mulut, dia memang ubat-ubatan ni dia kurang pahit, atau dia memang tak ada pahit ke macam mana? Sebab saya tak ada rasa tu. Ubat-ubatan tu sebab saya tengah COVID. Oh tak, ubat dia yang kecil, biji-biji kecil ni memang manis daripada gula tebu. Kita ada juga daripada bahan lain, tapi yang Puan dapat tu daripada dia punya medium itulah daripada gula tebu, so dia manis. Dia hanya akan larut dalam mulut. Dia akan larut dalam mulut dan penyerapan dia akan dalam mulut terus sendiri. Macam tu. Dan juga kenapa yang membuatkan ya betul. Dan kenapa yang membuatkan saya nak tanya pun, nak cuba tak, sebabnya kita tahu yang ada ubat yang berkesan, lepas tu orang keliling kita tak sihat. So macam alah kesiannya macam tu tau. Macam alah nak kena tolong ni. Sama juga macam saya offer kepada Marlina Ratu Manik. Dia buat posting sakit kepala, susah nak bawa kerja, dah 3 hari sakit kepala. So kita nak try tak homeopati, Dia kata okay, alright. So kita postkan ubat, dan lepas 3 hari saya tanya macam mana, dia kata okay. Dia kata macam okay je, nothing much, full stop okay. And masa kita jumpa balik dia dekat satu event online, Women Rise, dan dia kata, Sofia, you nak tahu tak, I dah 6 bulan tak ada migraine since ambil ubat hari tu. Kalau tak, bila stress dia akan dapat migraine. But then now alhamdulillah 6 months dah free of migraine. So macam tu lah ubat homeopati berfungsi dan bertindak. Jadi lepas tu saya perasan juga ubat homeopati ni kita tak perlu ambil berterusan Ya, sebab aim rawatan adalah untuk menyembuhkan. So kita akan bagi ubat yang memang untuk settlekan keadaan itu. Untuk kita cakap permanent cure adalah satu statement yang agak berat. Cumanya jika seseorang tu dah tak ada sakit itu, so insya-Allah itu adalah towards cure. Sebab kalau ingat saya waktu tu saya tak ingat saya mengadu saya sakit, saya kata sakit lenguh badan. Saya tak ingat saya kata sakit badan ke macam mana, saya tak ingat. Dan saya ada sebut, saya kata tak boleh nak berdiri lama, 2 minggu sembahyang duduk, saya ada sebut. Sebab saya rasa bila berdiri je saya rasa saya nak jatuh, macam tak stabil. Kalau orang kampung panggil gayang, kepala rasa gayang nak jatuh. Macam tu. Jadi ada satu jadi Puan Sofia kata makan yang ini ada yang cakap tu. Jadi saya kata bila dah hilang tu saya berhenti. Bila dah hilang saya berhenti makan. Jadi saya punya expectation ini kalau macam Panadol, kalau berhentian tu dia datang balik sampai dia betul-betul hilang. Jadi tapi lepas tu saya tengok hilang tu, lepas saya cakap dah hilang tu, saya berhenti sebenarnya. Bila saya berhenti tu, lepas tu saya kata tak adalah. So bila dia tak ada tu saya kata dia hilang terus ke? Jadi saya tak tahulah. Jadi saya tak tanya apa-apa lepas tu pada Puan pun kan, sebab dah alhamdulillah dah sihat. Jadi dah tak tanya ubat ni apa semua, tak ada. Tapi itu pengalaman saya, sebab saya kalau Puan Sofia tak offer saya pun ambil. Maksudnya saya pun tak ada terfikir nak cari alternatif. Dan bila Puan Sofia kata okey, ahli keluarga lain pun boleh makan, tapi saya masih lagi tak ada satu keyakinan nak offer orang lain, sebab saya kata ini saya punya simptom kan. Jadi adakah ubat tu, katalah kalau simptom tu saya yang ambil, kalau orang lain ada simptom yang sama, dia masih boleh ambil atau perlu consultation juga Puan? Okey. Jika simptom yang sama,
picture yang memang tepat sama, maksudnya ubat tu boleh guna. Contohnya jika seseorang tu ada denggi dan simptom tu sakit badan. Sakit badan dan kriteria untuk ubat yang namanya B. Dan jika mereka ini tadi denggi kan, lepas tu sekarang ini sakit baru lepas baik dia campak, demam campak. Dan dia punya karakter sama macam yang demam denggi tu. So dia boleh guna ubat yang sama. Sebab ubat homeopati ni dia bukan diberikan cara berdasarkan makan pun diagnosis. sama, bilangan sama. Itu perlu tengok balik. Itu perlu consultation balik macam mana. Itu perlu advice lah. Sebab kalau sakit tu tengah acute, tengah sangat intense, kita akan bagi lebih kerap. Kalau sakit tu macam medium, so kita akan jarakkan pemberian ubat itu. So itu adalah sedikit dia punya konsep lah macam mana cara pemberian ubat. Tapi untuk dapatkan reputation yang tepat, semua perlukan consultation. Faham. Yelah sebab itulah kadang-kadang nampak simptom sama tapi mungkin dia lebih dia lebih sakit, kita kata sakit badan, betul lah sakit badan kan, mungkin sakit badan dia lain, sakit badan kita lain kan. Itu saya nampak lah, sebab apa-apa pun kalau ubat yang sama, kalau orang lain sekalipun dia masih boleh lah kena ambil juga consultation lah yang berbeza Betul. yang khusus untuk dia. Jadi Puan dah banyak sebut ni, saya nak berbalik sikit kepada bahagian pengurusan sebab Puan sebut tadi. Sebab Puan memang belajar kan, asalnya memang belajar. Dari segi pengurusan bisnes pula. Dari segi pengurusan bisnes, lepas Puan kata dah penat tadi kan buat one man show, semua buat sendiri tu kan. Apa sebenarnya yang Puan lakukan, inisiatif Puan lah bila dah pindah ke center? Adakah Puan dah mula ambil pekerja atau masih lagi ada perancangan, masih dalam perancangan, ataupun Puan engage dengan macam kalau klinik biasa dia ada doktor lokum. Jadi apa cara yang Puan gunakan sekarang? Okey. Apakah cara yang saya gunakan sekarang? Kita ada juga doktor locum, but then itu adalah untuk online consultation. So diorang memang kat rumah, and then sekarang patient pun datang daripada social media. So yang datang daripada social media yang kita akan divert kepada doktor yang attach dengan kita, yang tak ada kat center. Dan juga untuk sistem-sistem lain, kita belajarlah bisnes, macam mana nak uruskan finance, macam mana kita nak jaga duit tu supaya tak tiris, macam mana kita nak allocate duit untuk kena asingkan duit, bila kena asingkan duit untuk modal, bila nak asingkan duit untuk profit tu, berapa banyak yang kita nak ambil. So benda-benda tu, dan juga nak stokkan ubat, nak stokkan barang-barang lain. So dia adalah jadual-jadual dia, dan juga ataupun kita boleh arrange macam kita punya kotak ubat ni, kita tahu ada 5 kotak ubat. Kalau dah tinggal 2 tu, adalah masa untuk kita start order balik. So kita dah setkan lah benda-benda macam tu. Alright. Jadi sekarang memang Puan dalam proses apa orang cakap, nak susunkan strengthen sebab sebelum ni mungkin tak ada satu spesifik center, sekarang dah ada center. Jadi cara pengurusan dia berbeza. Jadi kalau ikutkan Dr. Locum ni buat masa sekarang memang online lah. Jadi jadi urusan untuk pengantaran ubat datang dari center, datang dari center. Okey. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya sebenarnya salah satu perkara kita jumpa sekitar tahun 2020 macam tu. Dia sebenarnya satu pengalaman baru pada saya sendiri sebab belajar. Ada homeopati center. Jadi pada peringkat awal tu memang dengar sebab perlu dengar. Tapi lama kelamaan saya dapati bahawa ada perkara-perkara di sebalik setiap usahawan yang kita jumpa tu, sebenarnya ada pengajaran lah yang kita boleh ambil. Kan jadi kan Puan, sebelum kita nak wrap up, sebelum kita tutup ni, mungkin Puan boleh share dekat kita lah, ada tak pengalaman saya tak tahu lah, mungkin Puan nak share pengalaman sedih ke, pengalaman gembira ke, saya tak tahu. Sepanjang Puan praktis ni, ada tak pengalaman-pengalaman yang Puan kata sangat terkesan lah, yang sampai hari ni lah ingat, macam tu. Kalau Puan boleh share satu atau dua kepada kita, tak kisahlah momen indah ke, momen pahit ke kan, mungkin Puan boleh cerita sikit. Okey, tentang praktis, sebabnya kita ni memang, saya boleh cakap, bukan business minded. Kita memang minat tentang perubatan. So bukan business minded. Business minded ni semua cara pengurusan bisnes semua kita belajar. So walaupun benda tu kita tak reti, kita nak buat, kita boleh belajar. Macam sebelum ni saya cakap, do the best. Tapi itu adalah kalau minat. Tapi kalau tak minat dan kita nak buat, kita boleh belajar. Macam saya sekarang.
Saya memang tak reti bisnes ataupun nak kira costing ataupun nak terima duit daripada pelanggan. Saya punya jiwa, kalau boleh ceritakan lah, saya punya jiwa lebih kepada macam Mercy Malaysia. Salah satu impian saya adalah nak pergi join Mercy Malaysia, nak duduk sana nak help, nak tolong, nak memang nak berpeluh-peluh lah, nak tolong orang macam tu kiranya. Dan kita belajar lah, kita belajar. Dan ada satu antara awal-awal lah, patient datang dengan keadaan eczema, baby dalam, bukan baby, kanak-kanak dalam 2-3 tahun macam tu, dan dia punya eczema kat muka. And then dia datang first visit, second visit, third visit dia datang, saya tanya lah, baru lepas mandi ke? Sebab muka dia clear, macam baru lepas mandi. Lepas tu mak dia buat muka macam, tak ada pun. Sebab tiba-tiba datang tanya, baru lepas mandi ke macam ni? Tak ada, maksud kan, semua dah okey dah. Semua dah okey. Lepas tu kan tanya lah, cik okey lah, dah tak perlu ubat lah sebab nampak everything semua dah okey. And then dia, dah for sometimes dah tak ada naik eczema sakit kulit ni. Saya kata okey lah, dah selesai lah, tak perlu lagi follow up. So mak dia tanya lah, berapa charge untuk consultation? Saya kata macam, tak apa lah, tak payah. Macam, suppose mana boleh bisnes buat benda macam tu, sebab kita ada kita punya kos ubat, kos nak sewa, everything kan. Tapi kita sangat gembira dengan result tu, dan juga kita tak tahu yang bisnes tak boleh macam tu. Itu antara momen yang pada saya kelakar dan mungkin a bit silly untuk bisnes person atau bisnes setup. Tapi itulah antaranya yang mencuit hati saya kalau saya ingat balik benda macam tu. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kisah Puan ni, orang kata banyaknya orang cakap ini buat bisnes ke buat kebajikan. Ini sebenarnya bukan perkara yang bukan perkara yang alien ya. Ini adalah sebenarnya ramai usahawan kita di peringkat awal yang memang datang dari background profesional, terutamanya servis. Kita ni banyak passion kita tu to serve. Jadi bila to serve tu, bila sampai bahagian okey nak charge macam mana, berapa nak charge, nak buat pricing, biasanya itu memang masalah, orang kata masalah masalah satu dunia. Betul. Jadi Puan, lagi satu, jika boleh izinkan saya nak share satu momen bila kita nak buat something dan bila ada orang nak tegur, kita perlu berterima kasih dan berlapang dada untuk orang tegur tu. Macam contohnya antara adik-beradik kakak saya yang paling business minded. Kiranya masa kecil-kecil dulu, kalau yang dulu-dulu kan kat sekolah dia buat stiker kat nama, lepas tu gambar-gambar kartun tu, dia lah yang akan tik-tikkan nombor-nombor yang perlu kan tu. So kita macam ikut je lah, tengok je lah. So dia sangat business minded, bila kecil dah business minded. So masa saya habis dah hujung-hujung master tu, saya cakap lah macam saya nak cari center lah, nak start betul-betul. Sebabnya buka sikit-sikit macam ni pun demand ada kan. So kita nak try go more lah. So dia kata okay, bring in semua file-file patient semua tu. So dia tolong buatkan database, and dia tanya lah berapa costing, berapa charge. Lepas tu bila dia tengok, dia macam charge banyak macam ni, ini apa ni, kebajikan ke apa. Sebab memang benda kita tak tahu. So bila orang datang untuk give hand, untuk membantu tu, kita terima dan kita berubahlah daripada momen itu. Alhamdulillah. Dan berterima kasih. Saya yalah, kita kata kena terbuka sebab kadang-kadang kita rasa yang kita buat tu betul lah sebab memang kita yang nak buat macam itu tetapi apabila kita dapat feedback tapi Puan bertuah alhamdulillah ada sokongan daripada ahli keluarga, dan saya dimaklumkan sekarang suami Puan pun membantu sedikit sebanyak dari segi operasi suami saya dia ada bisnes sendiri, tapi everything dia memang support lah, dia memang support sebab dia sendiri pun dalam bidang bisnes, dan family dia pun memang dalam bidang bisnes. Kita yang tak tahu ni, so dia push kat belakang apa benda-benda, macam contohnya kerja sendiri motivation kena tinggi, dia kata. So you kena sampai before staff sampai, dia kata kan macam tu. So jangan malas nak cuti sebab ni bisnes. Macam itulah dia pesan. So okeylah, alhamdulillah kita ada support dari segi itu. Jadi kepada kita rata-rata di luar sana kan, kita masing-masing ada kelebihan Kadang-kadang kita kata mungkin kita kekurangan sokongan daripada keluarga contoh, tapi kita ada sokongan daripada circle-circle tertentu, ataupun kita kata kita tak ada isu modal walaupun dari moral support mungkin kurang, tapi kita tak ada isu modal. Ada orang lain pula moral support banyak tapi ada isu modal pula. Jadi kita ada pelbagai cerita dan juga kita ada pelbagai cabaran Setiap usahawan ni sebenarnya dia ada ceritanya
sebenarnya yang saya yakin bahawa saya sendiri banyak belajar. Jadi itu antara salah satu sebab mengapa saya kata kita nak kongsikan cerita ni, sebab kalau kita tunggu nak masuk TV kalau kita tunggu nak masuk TV ataupun kita kata nak tunggu masuk surat khabar, mungkin dia lambat. Tetapi saya yakin sekiranya ada rakan-rakan di luar sana yang mempunyai satu kuasa media, saya rasa patut diberikan peluang kepada segmen, terutamanya 7 segmen alternatif itu diberikan satu peluang. Diberikan satu peluang sebab bila kita dalam bisnes sebenarnya, bila kita dalam bisnes kita terpaksa juga belajar ilmu marketing. Jadi bila kita belajar ilmu marketing, kita faham bahawa marketer ataupun orang kata dia bukan salesman, marketer, pegawai pemasaran adalah orang yang paling banyak serve the needs of customers. Kita nak seboleh-bolehnya beri sebanyak-banyak option kepada pelanggan supaya sekurang-kurangnya ada satu. Kalau kita bagi option satu, jadi tak ada pilihan. Kalau kita ada 5, ada 7, mesti ada satu yang sesuai. Mesti ada satu. Jadi itu bagi saya adalah etika sebagai seorang marketer, pegawai pemasaran. Dia akan memberikan pilihan dan juga perkara yang baik untuk pelanggan-pelanggan dia. Jadi itu sebenarnya salah satu apa orang cakap, kalau boleh lah, kalau boleh rakan-rakan yang mungkin ada mendengar video ini ataupun kenal sesiapa, boleh rekomenkan supaya ada segmen khusus, diberi peluang untuk maklumat-maklumat ni disampaikan. Jadi tak adalah asyik takut jarum kan, asyik takut kena cocok, asyik takut nak pergi hospital. Jadi kita ada pilihan. Lagi-lagi orang tua kan, kadang-kadang orang tua mungkin Puan Sofia punya kalau katalah klien homopati ni, dia kebanyakannya memang orang tua saja ke macam mana? Okey, klien kita daripada baby baru lahir tu, jaundice baby kuning sampai ke senior citizen. Maksudnya yang darah tinggi, kencing manis, prostate, so dia punya target tu sangat besar. Dia punya target tu sangat besar. Demam batuk sesama insya-Allah semua boleh. Apa yang tak boleh adalah surgery. Surgery tak ada. So jika ada indication untuk surgery, perlu lakukan surgery itu. Selain daripada itu, insya-Allah boleh membantu meningkatkan kualiti hidup anda. Terlupa nak sebut yang itu tadi sebab ada setengah-setengah orang memang susah kan nak pergi klinik kan. Tak tahulah klinik ke hospital memang ada isu. Tapi kita nak dia sihat. Jadi apakah alternatifnya? Itu sebenarnya yang kita nak tengok. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada Puan Sofia hari ini, alhamdulillah. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, saya mohon disambut isu ini ataupun disambut tajuk ini, iaitu pengurusan sebuah pusat homopati. Tak kiralah Sofia ke bukan Sofia, tapi hari ini kita bawakan Sofia. Terima kasih Puan Sofia. Okey, sama-sama Puan. Dekat sini saya nak ajak jugalah audiens untuk singgah ke page, FB page Sofia Homeopathy Center. Boleh like FB page tu sebab saya pun buat almost daily sharing, daily video tentang homeopati, skop rawatan homeopati, dan juga IG pun nama yang sama, dan juga boleh ke website Sofia Homeopathy Center .com. Saya ada tag dekat komen, kalau kawan-kawan boleh cari, alhamdulillah, sebab saya rasa kalau search Sofia Homeopathy Center dia memang yang itu je, dia tak ada lain, dia memang yang itu je. InsyaAllah boleh jumpa, dan kalau boleh contact terus dekat social media sebab saya yakin Puan Sofia ada apa orang cakap, ada sentiasa ada di WhatsApp. Yes. Ya, dia ada terus connect dengan WhatsApp tu untuk communicate lanjut. Bagi saya cubalah, kalau katalah memang sekali itu kemudian terus sembuh, alhamdulillah. Saya bukan apa sebab saya dah guna kan, jadi cubalah, kita tak tahu apa yang baik untuk kita atau yang mana yang sesuai untuk ahli keluarga kita. Jadi no harm lah, kita cuba dulu insya-Allah. Jadi terima kasih pada Puan Sofia. Jadi saya ucapkan terima kasih Puan untuk peluang ni. Terima kasih jadi untuk itu, insya-Allah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Minggu depan sebenarnya Sofia, sebenarnya saya dah bawa 2 orang lagi kawan. Sabtu dan Ahad. Minggu depan Sabtu dan Ahad kita akan bercakap dengan Taranjit dan Carol. Dua-dua ni pun home based business juga. Jadi kita tengok apa pula cerita dia orang ni. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum semua. Bye. Terima kasih Puan Sofia.